Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, kita sambung untuk bab yang pertama iaitu tanah. Okey, semalam kita dah cover tentang definisi tanah dan juga kita dah tengok sedikit tentang profil tanah. Jadi kita akan teruskan untuk subtopik 1.1.1 jenis dan sifat tanah. Saya harap awak dah bersedia dengan buku nota dan awak akan dapat salin ulang penerangan saya dan salin setiap slide yang saya sharekan lah. Okey, secara umum tanah boleh dibahagikan kepada 5 jenis iaitu kelodak. Okey, kelodak kalau senang nak kenal dia macam tanah yang sangat halus. Okey, bila kita pegang kita akan rasa dia licin. Jadi itu adalah tanah kelodak. Kemudian tanah lom adalah tanah selalunya digunakan untuk penanaman tanaman. Kemudian tanah liat kalau awak nak kenal, senang saja tanah yang berwarna merah ataupun oranye. Okey, bila awak tengok developer akan memotong bukit untuk membuat satu kawasan penanaman, awak tengok tanah yang baru dipotong itu awak akan nampak dia berwarna merah ataupun oranye. Kemudian kita ada juga tanah organik. Tanah organik ni selalunya berada di atas permukaan tanah di bahagian atas lah. Okey, dia adalah hasil daripada peruputan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan-haiwan. Dan yang terakhir adalah tanah pasir. Common kan tanah pasir awak selalu jumpa, tanah yang kasar. Okey, itu adalah tanah pasir. Okey, setiap tanah mempunyai sifat yang berbeza. Okey, ada 5 sifat tanah, iaitu yang pertama daya memegang air, saiz kumin, rongga udara, saliran dan juga kandungan nutrien. Okey, ada 5 sifat tanah iaitu daya memegang air, saiz kumin, rongga udara, saliran dan juga kandungan nutrien tanah tersebut. Ini 5 perkara ni akan memberikan sifat kepada satu-satu jenis tanah tersebut. Maka kita boleh tengok satu persatu. Okey, daya memegang air. Apa maksud daya memegang air? Daya memegang air bermaksud daya atau kemampuan tanah untuk menyerap air mengikut tanah. Maksudnya dia secepat mana air boleh diserap oleh tanah daripada bahagian atas ke bahagian bawah. Okey, itu kita maksud. Itulah maksudnya daya memegang air tanah. Jadi air boleh dipegang dengan lebih baik oleh ruang mikro tanah. Jadi bila ruang antara tanah tu kecil, bermakna dia lebih rapat. Jadi bila rapat, dia akan memegang air. Maksud dia boleh menampung air, menyimpan air dengan lebih lama di dalam tanah tersebut. Okey, dalam contoh ni kita ada 3, iaitu tanah pasir, daya memegang air rendah. Bila kita siram ataupun tuang air di atas, dengan cepatnya air akan turun ke bahagian bawah tanah pasir tersebut. Kemudian tanah lom, daya memegang air sederhana. Bila awak siram, cuba awak tengok kalau awak siram pokok di dalam pasu. Agak lama kan? Awak nak tengok barulah akan ada air keluar di bahagian bawah pasu. Dan yang ketiga, daya memegang yang sangat tinggi iaitu tanah liat. Tanah liat kalau awak masukkan dalam bekas, awak siram air, berkemungkinan air tersebut akan boleh kekal di situ selama beberapa jam. Malahan mungkin boleh beberapa hari, bergantung kepada jenis tanah liat tersebut. Jelas ya? Okey, seterusnya yang kedua adalah saiz kumin tanah. Saiz kumin tanah adalah merupakan senang nak mudah awak nak faham adalah saiz ataupun partikel-partikel tanah. Okey, yang kecil-kecil yang membentuk tanah tu. Okey, kumin-kumin tanah akan bergabung mengikut bentuk tertentu untuk membentuk agregat tanah. Macam mana rupa tanah? Rupa tanah yang awak pegang, kalau ambil tanah awak pegang, rupa tanah yang awak ada depan mata awak tu adalah hasil daripada gabungan kumin-kumin tanah. Okey, susunan agregat tanah penting kerana ia mempengaruhi pengudaraan
daya pegangan air dan juga saliran air dalam tanah. Awak boleh salin jadual ini nanti. Ada 3 contoh iaitu tanah liat, tanah kelodak dan juga tanah pasir. Okey, berapa saiz dia, bagaimana bentuk kumin dia dan apa kandungan kumin bagi setiap jenis tanah tersebut. Okey, yang ketiga adalah rongga udara. Rongga udara terdapat di antara kumin-kumin tanah dan akar tumbuhan. Kekurangan rongga udara menyebabkan tanah padat, jadi perlu menjalani amalan pembajakan dan penambahan bahan organik supaya tanah awak tu lebih gembur. Bila tanah lebih gembur, jadi tanaman ataupun tumbuhan lebih mudah untuk tumbuh dengan subur sebab akarnya dapat menembusi tanah dengan lebih baik. Kalau awak tengok kat sini, yang bahagian yang ini yang bersegi-segi ni, ini adalah merupakan kumin-kumin tanah. Manakala yang ini adalah akar tumbuhan. Jadi yang kosong-kosong, yang berwarna putih ataupun krim ni, inilah yang dipanggil sebagai rongga udara. Okey. Yang keempat ialah nutrien lengkap. Yang keempat ialah kandungan nutrien. Nutrien lengkap diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kalau awak tengok dekat sini, nutrien terbagi kepada 2, iaitu nutrien makro dengan nutrien mikro ataupun mikro. Okey, nutrien makro ataupun nutrien yang besar ataupun yang diperlukan banyak, contohnya ialah nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. Jadi nutrien-nutrien ni diperlukan dalam jumlah yang banyak bagi membantu pertumbuhan daun, bunga dan juga buah. Manakala nutrien mikro adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, contohnya adalah kuprum, boron, ferrum, mangan, molybdenum dan klorin dan juga zinc. Jadi kat sini nanti awak boleh lukiskan rajah ataupun peta ni lah. Okey. Peta untuk jenis nutrien. Jadi awak kena tahu yang mana makro, yang mana mikro. Yang mana diperlukan banyak, yang mana diperlukan sedikit oleh tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah saliran. Okey, saliran adalah pergerakan air ke dalam tanah. Ruang di dalam tanah membolehkan air meresap dan mengalir ke dalam tanah. Sama ada dia meresap dengan cepat ataupun lambat, semuanya disebabkan oleh faktor ataupun sifat saliran tanah itu sendiri. Air mengalir ke dalam tanah melalui rongga makro. Kerana itu tanah pasir mempunyai liang yang banyak. Jadi dia, kalau tanah pasir, kalau awak perhatikan, dia punya partikel-partikel ataupun dia punya saiz besar. Jadi bila besar, dia banyak rongga-rongga makro. Jadi bila lagi banyak rongga makro sesuatu jenis tanah, lagi tinggi dia punya daya saliran air. Daya dia boleh mengalirkan air daripada atas ke bawah. Jadi kalau kita bandingkan antara 3 ni, tanah pasir, tanah lom dan juga tanah liat, kalau awak perhatikan dia punya saiz, tanah pasir saiz dia besar. Jadi bila kita air dari atas ke bawah dengan lebih cepat dan kuantiti yang lebih banyak. Kalau kita bandingkan dengan tanah lom, yang air yang mengalir melaluinya adalah lebih sedikit kalau dibandingkan dengan tanah pasir. Dan yang terakhir adalah tanah liat. Tanah liat merupakan tanah yang sangat padat. Okey, jadi daya saliran dia sangat sedikit. Jadi kalau awak curahkan air di bahagian atas, air yang kita curahkan tu untuk keluar di bahagian bawah tanah liat adalah sangat lambat. Jadi ini adalah beza antara tanah pasir, tanah lom dan juga tanah liat dari aspek ataupun dari sifat saliran tanah tersebut. Okey, itu saja 5 perkara
yang kita nak cover untuk subtopik yang ini, iaitu sifat tanah. Jadi saya harap awak boleh selesaikan, sambung nota yang hari Isnin lepas dan teruskan dengan nota untuk tajuk hari ini, dan insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi untuk next subtopik. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi nanti insyaAllah.